أعوذ بالله من الشيطان. توقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan hendaklah mendidik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya.
Baik kata dia, dan hendaklah mendidik engkau, yakni hendaklah kau fikirkan kepada anggota engkau, yakni kepada ketujuh anggota yang tujuh itu, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki dan tangan. Dengan apa pekerjaan yang patut ia? Jadi apakah pekerjaan agama yang patut kamu kerjakan dengan dia? Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya? Jadi apakah pekerjaan yang perlu engkau bersedia kepadanya? Umpamanya seperti berjuang dan berjihad di jalan Allah, seperti berperang fi sabilillah. Kalau-kalaulah kita ni jadi macam Palestin, ya, berperang dengan Yahudi, adakah kita ni sanggup ke tidak? Apa hukum berjuang di Palestin menentang Yahudi kafir laknatullah? Hukum dia adalah bagi negara yang bersempadan dengannya seperti Lebanon, Mesir, hukumnya adalah fardu ain. Adapun yang jauh dengan dia, iaitu yang bukan bersempadan dengannya seperti kita Malaysia ni, adalah fardu kifayah. Sila lihat dalam kitab Bahali, jilid yang pertama. Jilid pertama, buka muka surat, tak salah ingatan saya 180. Muka surat 180 lebih kurang. Jadi dalam kitab tu dia kata kita ni fardu kifayah. Jadi kita ni kalau nak berperang dengan dia, barangkali tak mampu nak pergi. Yang pertama bini tak bagi, bukan? Yang kedua nak masuk pun tak boleh lah sekarang ni. Jadi apa daya kita yang boleh kita berikan? Antaranya sokongan moral dan sokongan keuangan serta doa. Ya. Dah kita tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan lidah, ubah dengan hati. Kita benci kafir Yahudi tu, kita doakan semoga mereka kalah. Jangan pergi sokong pula dia. Dah kita tak mampu nak lawan dia, kita jangan sokong dia. Maka kita dapatlah pahala wa il. Dia kata apa? Wa illam yastati' fa biqalbi. Dah kita tak mampu nak buat dengan tangan, dengan lidah, dengan hati lah. Dengan hati pun dah habis lah. Jadi kita macam dia. Ar-radu bil kufri kufrun. Reda kepada kekufuran itu, kita pun jadi kufur sekali. Jadi wajib kita sokong mujahidin Islam yang berjuang di Palestin dengan siapa-siapa doa iktiraf dia. Ini ada di kalangan orang-orang agama kata perjuangan orang Islam Palestin menentang Yahudi itu sia-sia. Pasal apa? Pasal dah tahu nak kalah lawan. Pasal apa? Dah tahu nak kalah lawan. Pasal apa? Jadi dia kata perjuangan tu sia-sia. Saya nak bagi contoh senang. Masa Nabi SAW bawa golongan mujahidin dalam perang Badar, mereka cuma ada 313 orang. Puak kafir ada berapa? Ada 1000. 3 kali ganda. Lepas tu puak kafir ni pula ada lagi tentera berkuda dan tentera berunta dan lagi pula pancaragam wanita nak bagi semangat supaya berjuang kalahkan orang Islam. Sedangkan tentera mujahidin yang di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad ada 313 orang saja. Kuda pun ada seekor 2 ya.
Entah tak dah. Boleh menang tak? Kenapa Nabi tak kata jom kita balik? Kalau kita lawan, kita pom-pom kalah. Nabi kata apa? Nabi tanya kepada mujahidin. Kamu lihat mereka ada 3 kali ganda kekuatan dengan kita. Adakah kamu sanggup meneruskan perjuangan ataupun kamu nak membatalkannya? Nabi tak ajak balik, Nabi tanya mujahidin. Apa jawab mujahidin? Kita teruskan ya Rasulullah. Cita-cita kami syahid. Maka peperangan diteruskan. Siapa menang tuan? Semua orang tahu kan? Orang Islam menang. Abu Jahal mati. Abu Lahab yang duduk dekat pejabat, bila dengar orang Islam menang, dia jatuh, kena heart attack, mati dah. Mati terkejut. Tuan-tuan dirahmati Allah, jangan kita tengok pada sikit atau banyak. Dalam Quran dia sebut apa? Allah penolong orang-orang yang bertakwa. Bukan orang banyak ke orang sikit. Dalam perang Uhud, kenapa pula orang Islam kalah? Apa hikmah? Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Dalam perang Uhud disebut dalam sejarah orang Islam dia terlupa dan tidak menuruti perintah ketua. Jangankan orang kafir dah kalah. Orang yang atas bukit kerja memanah tu turun. Tanpa dia mendengar perintah ketua, dia kata kamu jangan turun selagi Rasulullah tak bagi turun. Dia kata kita dah menang, jom kita turun. Ambil hantar panglima. Akhirnya bila mereka semua turun, disangkanya puak kafir Mekah dah balik. Rupanya tak balik lagi. Dia orang menyerok. Dia pandai juga serok tuan. Akhirnya mereka di-ambush dari belakang. Kalah orang Islam dalam perang Uhud kerana apa? Yang pertama, kekurangan takwa Allah. Tak ikut perintah ketua. Ni 2. Tapi dalam perang Badar, cuba lihat ya. Itu. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh kalau ada orang kata perang di Palestin antara orang Islam dengan Yahudi matinya sia-sia. Ini pendapat yang batil tuan-tuan. Ya. Alamat tanda-tanda kebatilan mereka ialah mereka telah menolak firman Allah dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktamad. Apatah lagi peperangan di Palestin yang berlaku sekarang ini telah difatwakan tidak kurang 300 ulama dunia mengatakan perjuangan mereka ialah sabilillah. Ya, mati mereka syahid. Jadi siapa tu kata salah perlawan ulama dunia bukan saya. Ya, saya cuma tengok dalam kitab dan juga saya tengok apa ulama kata. Kita tak ada, kita bukan ulama nak buat fatwa, nak masak nasi lemak tadi. Jadi hormati pendapat alim ulama yang telah berfatwa. Ni pasal di Malaysia ada seorang dua dia kata dia betul. Pasal apa? Dia takut ke apa? Kan? Baik. Kalau tak salah saya ada pendapat daripada Jakim pun mengatakan perjuangan orang-orang Palestin adalah jihad sabilillah, mati mereka syahid. Tiba-tiba ada seorang ustaz ni mana mai tak tahu. Cek rupanya Wahabi Salafi. Masya-Allah, patutlah. Wahabi ni dia memang pro Yahudi. Kan? Orang Saudi lah. Dia pro Yahudi. Pasal apa? Raja dia Yahudi. Baik, kita sambung. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, yakni patut dan padan dengan agama,
dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Kita ni wajib berniat untuk mati syahid, tuan. Ya. Siapa yang tidak ada niat untuk mati syahid, dia khawatiri mati dalam fasik ataupun su'ul khatimah. Kalau tuan-tuan ada niat nak kahwin 4, niat nak kahwin 4 tu sunat. Tapi niat nak mati syahid itu wajib. Siapa belum ada niat nak mati syahid, niatkan. Takut lagi balik mana tahu umur kita habis, mati fasik kita, tuan. Ya. Jadi niat untuk mati syahid adalah fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf. Orang perempuan pun sama. Niat orang perempuan tak ada pergi berjuang sabilillah. Cuba baca kisah Sayyidah Nafisah yang terkena 12 tikaman dalam perang Uhud kerana membenteng dirinya daripada terkena anak panah dan tombak yang dilontarkan kepada baginda Rasulullah. Sampai Sayyidah Nafisah ni cedera parah. Namun dia tak syahidah. Dia tak mati. Dia cedera parah, tuan-tuan. Itu menunjukkan apa? Orang perempuan pun ada peranan dalam berjuang dan berjihad fisabilillah. Jadi bukan orang lelaki-lelaki saja. Orang perempuan pun ada peranan. Baik, habis di situ. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Bukan nak pegang api neraka dah. Seperti itulah segala anggota yang lain. Jadi tanda-tanda orang tu nak dapat syurga di akhirat, dia dah dapat syurga di dunia. Kata ulama sufi, barang siapa tak dapat syurga di dunia, dia tak akan dapat syurga di akhirat. Apa itu syurga di dunia? Iaitu syurga mutmainnah. Hati yang tenang dengan Allah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dengan Allah Ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala kata apa? Kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan redha meredai. Di dunia dia redha kepada Allah, Allah pun redha dengan dia. Jadi Tuhan kata apa lagi? Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Maknanya siapa tak dapat syurga di dunia, tak dapatlah syurga di akhirat. Mutmainnah ni tinggi, tuan-tuan. Barangkali bukan darjah saya, darjah tuan-tuan saya tak tahu. Dia duduk balik-balik tiap rupanya wali Allah. Kita pun nak kenal. Kita tak kenal. Kan? Jadi tuan-tuan, sekurang-kurang nak dapat mutmainnah ni, mutmainnahkan hati kamu dengan masjid, dengan rumah Allah. Di rumah Allah dah cantik dah. Bawa kan. Tak mau main lagi masjid, tak tahu nak kata. Alhamdulillah orang kampung ni ramai main masjid. Mudah-mudahan ada pahalanya insya-Allah orang yang buat kerja-kerja imarah rumah Allah. Antara orang yang Allah Ta'ala lindungi dia di bawah arasy di padang mahsyar nanti ialah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Tak kira laki-laki. Dia sebut laki-laki, orang perempuan tak ke? Sama lah. Dia sebut laki-laki itu kerana orang perempuan yang jiwanya takwa Allah, dia termasuk dalam arti kata rijalullah. Lelaki Allah. Orang laki-laki sekalipun, kalau dia tu tidak bertakwa kepada Allah, dia tu disebut mu'annas.
perempuan. Pasal perempuan itu lambang kelemahan iman. Lelaki itu lambang kekuatan iman. Itu pada istilah orang-orang sufi. Jadi rijalullah ni bukan hanya lelaki. Rijal memang maksudnya lelaki. Termasuklah perempuan yang hatinya ada takwa Allah. Itu kisah Rabi'atul Adawiyah tu, perempuan yang wali Allah tu, dia disebut sebagai rijalullah, lelaki Allah, pasal jiwa ni. Ya. Kalau kita mengaji nahu, kalimah ni ada dua. Satu kalimah muannas, perempuan. Satu kalimah muzakkar, maknanya lelaki. Jadi kalimah lelaki terkadang tu menggambarkan perempuan juga, bukan lelaki saja. Kadang-kadang lelaki tu menggambarkan perempuan, bukan semata-mata lelaki mesti lelaki-lelaki. Sebab melambangkan kelemahan ataupun kekuatan iman. Baik, habis di situ. Maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Yauma idzin nazirah, hari di mana kita dapat melihat Allah. Kita melihat Allah Ta'ala dalam syurga ni bukan melihat dengan mata, tapi dia tulis dengan mata. Tak siapa dia tulis dengan mata. Sebab muafakat masa hidup di dunia kita melihat dengan mata. Namun kata ulama-ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, seperti disebut dalam kitab Minhajus Salam, syarah bagi dan juga syarah bagi matan Jauharatul Tauhid, dan kitab Melayu Fatani karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam nama kitab dia Durus Zamin. Dia kata melihat Allah Ta'ala di dalam syurga itu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan seluruh tubuh yang tidak ada kaifiat. Iaitu melihat dengan seluruh tubuh yang tidak ada caranya. Kerana apa dia kata lagu tu? Dia kata sebabnya Allah Ta'ala tu tidak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau tengok dengan mata tentu depan saja. Jadi Allah Ta'ala tidak ada jihad, tidak ada bahagian. Tidak ada kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Maka melihat Allah dalam syurga oleh tiap-tiap ahli syurga itu ialah dengan seluruh tubuhnya yang tidak ada kafiat, tidak ada cara. Hanya pada hari itu orang mengetahui. Bagi orang yang masuk syurga atau melihat zat Allah. Barang siapa berkata dapat lihat zat Allah di atas muka bumi, maka itu tidak harus dan haram, bahkan boleh menjadi zindik, boleh jadi murtad. Orang berkata dapat melihat Allah di atas muka bumi masa hidupnya, melainkan seorang lagi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa baginda dimi'rajkan ke Arshillah. Jadi selain Nabi Muhammad, dia tidak harus melihat Allah dengan mata kepala di atas muka bumi. Jadi siapa-siapa yang mengaku dapat melihat Allah dengan mata kepala jelas sesat. Ya zubillah. Baik, habis. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Orang yang dapat rasa dirinya hampir dengan Allah, tak ada nikmat yang lain lagi lah yang lebih nikmat. Kata Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ni isteri dia tak banyak, cuma 99 orang je. Boleh kita. Kita cuma boleh 4 orang, tu pun tak apa nak boleh. Betul ya? Dia kata apa? Antara sabdanya, walaupun aku memiliki 99 isteri, namun nikmat
mencintai Allah melebihi daripada segala. Nikmat mencintai Allah itu lebih daripada memiliki punya ramai isteri itu, tuan-tuan. Dalam kisah Israiliyat, Nabi Daud ni ada 1,600 orang isteri dan ada 400 orang bundi, 2,000 yang lewat main itu dalam kisah Israiliyat. Tapi kisah yang sahihnya 99. Itu yang sahih. Baik. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia. Jangan baca doktor. Dikotorkan dia. Wow, dah ada. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Siapa rajin tengok yang haram, maka dia tak dapat lihat Allah di akhirat. Maka bertaubatlah kalau mata tu rajin tengok-tengok benda yang Allah larang sebelum kita mati. Ya, jangan duduk simpan dosa tu lama-lama, tak apa tua nanti aku taubat dah. Walaupun umur baru 20, anggap je tua. Pasal apa? Pasal mati ni dia bukan makin jauh, dia makin dekat, cuma tak tahu bila. Ya, bukan orang muda tak mati, orang tua dia mati. Dalam perut pun boleh mati. Baik. Saya berhenti cakap dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya faslun. Pasal nak jawab soalan. 2 je, tak banyak pun. Kalau ada masalah kita sambung. Takut tak ada nak jawab soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mohon pengupasan, penjelasan dan pengupasan lanjut berkenaan dengan takbir dan adab muslimah dalam masjid. Yang pertama, penggunaan takbir untuk muslimat ketika belajar dan kelas kuliah. Takbir ditutup rapi semasa kelas sehingga tiada nampak ustaz yang mengajar. Boleh ke takbir dibuka semasa kelas kuliah? Baik, saya rasa saya ada huraian hari itu. Baik, dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang ketiga ada disebutkan harus bagi pelajar wanita melihat akan wajah guru. Harus bagi pelajar perempuan melihat wajah guru sekiranya dengan melihat itu melebih fahamkan ilmu yang dipelajari. Maka bolehlah dibuat tirai itu terbelah di tengahnya. Bila ada kuliah boleh buka. Cuma saya harap kalau tirai itu buka, orang lelaki semua duduk sini. Lagi perempuan duduk tengok lelaki, lelaki tengok perempuan, jadi tak apa syok kan. Tak apa syok. Duduk belah sini semua. Di mana orang perempuan dia tak tengok orang lain dah, melainkan dia tengok muka ustaz dia, tak apalah. Tu disebut harus. Dia harus. Pasal ni dalam masjid ni kan. Di pasar tu lain cerita. Di berubat tu lain cerita. Hari tu saya kabur apa-apa. Imam Syafi'i kata ada 5 perkara, 5 keadaan lelaki dan perempuan harus berpandangan walaupun buka aurat sekalipun. Seperti doktor. Dia sakit lutut, doktor nak tengok sakit kat mana.
haruslah dia buka aurat dia tunjuk kat doktor lelaki-lelaki dengan syarat ada mahramnya, iaitu suaminya ataupun ayahnya ataupun anak laki-laki yang sudah dewasa ataupun tok dia ataupun yang seumpama dengannya. Gitu. Jadi kalau begitu bolehlah dibukakan tirai itu. Jadi tirai itu boleh belah tengah tu. Bila ada kuliah cari. Untuk dengan kosak bila tengok wajah cikgu tadi senang nak faham ilmu. Jika ada kosak macam tu dalam kitab I'anatul Talibin dia kata harus. Harus ya. Baik. Begitu juga disebut dalam kitab-kitab yang lain. Ya, harus bagi orang perempuan melihat wajah guru jika dengan niat untuk memudahkan faham. Baik, habis. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, mohon jelaskan garis panduan tabir yang bersesuaian. Bagaimana sekiranya tabir yang digunakan tidak nampak pergerakan imam di hadapan. Contoh, imam melakukan sujud sahwi, tapi muslimat tidak tahu imam sujud. Bagaimana solat kalau ini berlaku? Baik, kalau imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi, batal solat makmum. Ya. Dalam sembahyang ni ada 4 sunat yang jahat. Antara 4 sunat yang jahat tu ialah sujud sahwi. Asalnya dia tak sunat. Tapi dia disunatkan sujud sahwi kerana barangkali dia terlebih rukun ataupun terlebih baca. Contoh terlebih baca macam mana? Tahiyat awal dia terlebih baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia terlebih baca. Sepatutnya dalam waris Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad saja. Itu tahiyat awal. Tapi dia terlebih wa ala ali Muhammad. Maka siapa yang terlebih sunat dia sujud sahwi. Maka kita mana tahu tiba-tiba apa imam sujud. Siapa apa imam yang sujud? What happened to him? Tak tahu siapa, tak tahu apa masalah. Nak kata terlebih rekat, tidak. Kurang pun tidak, dia sujud. Maka makmum tadi ni, dia tahu ke tak tahu ke pasal apa imam ni sujud, dia wajib ikut imam. Kalau dia tak sujud, dia batal. Ada 3 lagi sekali kita cerita Qudan nasihat ni dulu. Ada 3 lagi tu. Yang pertamanya yang pertama sahwi, yang kedua kunut, yang ketiga sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Yang keempat duduk tahiyat awal. Kalau dan kita cerita. Itu namanya 4 sunat yang jahat. Bukan sunat tu jahat dah. Maksudnya tu terkadang ada sunat yang wajib kita ikut imam. Ada sunat yang tak wajib kita ikut imam. Sekarang kita cerita ni dulu. Cerita macam mana nak buat. Dia kata dia nakkan garis panduan tabir yang bersesuaian. Bagaimana sekiranya tabir yang digunakan tidak nampak pergerakan imam di hadapan. Baik ya, antara salah satu syarat sah qudwatul imam, syarat sah menuruti imam, ialah makmum mesti mengetahui pergerakan imam. Walau duduk dalam bilik macam tu tutup. Habis semua tutup. Tapi dia tahu pergerakan imam, hukumnya sah bagi perempuan. Bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki ditutup habis, tak sah. Dia kena buka. Kalau dalam surau, baik laki-laki, baik perempuan, wajib
mesti ada istitraq kepada imam, iaitu laluan kepada imam. Kita boleh tutup habis. Dalam surau, masjid tak apa. Masjid tak apa bagi perempuan, lelaki tak boleh. Faham ya? Itu beza dia. Jadi kalau dalam masjid dah ditutup habis lagu tu sampai tak tahu apa pergerakan imam, maka tak boleh, dia boleh buka. Dia boleh buka. Kalau dia tahu tak apa, tutup habis pun tak apa. Tapi kalau dia tak tahu, dia kena buka. Dalam surau, tahu ke tak tahu, dia mesti buka. Dia kena ada istitraq. Al-istitraq, alif qaf. Istitraq, jalan ke imam. Itu istilah dalam kitab fiqh. Baik. Jadi kalau begitu, dalam masjid dah macam ni, dia tutup habis lagu tu. Bukan? Sikit dia cerah. Tak nampak pergerakan imam. Dan tak tahu Pak Imam sujud sahwi. Kalau gitu kena buka lah sikit. Kena buka lah, dia tak tahu. Jadi bolehlah tak kala solat, buka sedikit. Nanti habis solat, tutup balik. Saya tengok pondok saya dulu ngaji di Kedah. Ya? Masa solat, muslimat dia buka tirai. Lalu habis solat, dia pun tutup balik. Tu. Ikut pekah dia lagu tu boleh buka. Jadi tirai itu saya nampak macam dia tutup habis. Ada ni kacing apa? Ha? Tu kan dalam surah tak boleh. Pada dalam surah tak boleh tu. Pasal dia tutup habis. Dalam masjid tak apa. Dalam surah tak boleh pada tutup habis. Dalam masjid tak apa. Tu khilaf ulama. Jadi untuk keluar daripada khilaf, boleh buka. Boleh buka buat zip ke atau kancing ke kan. Bila semayang buka. Bila lepas semayang tarik balik. Buat macam apa tirai apa. Lansi tu kan. Bila semayang buka. Bila habis semayang tarik balik. Saya rasa lagu tu dah cantik lah. Tu dah okey dah. Belah tengah. Belah tengah pasal apa? Saya kata tadi sampai tak nampak perekat imam kalau buat sujud sahwi. Kalau yang ujung tak nampak, dia tengok yang sebelah. Jadi kalau nak buat juga pun tak apa. Pasal dia di sini nampak tak? Nampak tak wajah perempuan? Nampak kan? Nampak bayang tak apa. Yang ni tak apa, dah gelap. Ini tak apa, gelap. Boleh ke? Boleh. Kalau sebaiknya, pasal dia kata tadi tak nampak imam sujud sahwi ni macam mana? Kalau sampai dia Pak Imam, pasal bawah tu gelap kan? Di bawah tu gelap. Sekali dia kata Pak Imam buat apa lah? Pak Imam sujud apa kan? Kau dia tak tahu. Pak Imam Allahu Akbar, ada hilang Pak Imam. Pak Imam semua hilang apa benda. Jadi saya rasa lah buat tirai. Bila sedap solat tarik. Itu jelas kan? Jadi bila habis solat solat boleh. Jadi semua nampak. Amin dulu sini semua. Bukan kulit saja, kulit semua. Untuk mengelakkan ikhtilaf fil masjid, percampuran dalam masjid.
Di luar masjid tu tanya mufti lah pula. Mufti baru ni bagus. Mufti baru ni bagus. Oh, lembut dia sangat dia punya suara bagus. Datuk YouTube tu pun bagus ya. Saya ambil tolak dengan Datuk Yusuf. Sampai hari ni dia bagus. Tengok saya pondok gaduh macam mana ustaz? Tanya kat. Dia tak ingat pun. Lele tanya mufti ni. Di luar ni bahasa banyak perbahasan dia tuan. Kalau dulu dalam kitab Imam Syafi'i ada 5 perkara yang diharuskan lelaki dan perempuan tu berjumpa. Walaupun sampai buka aurat sebab sakit tadi ya. Tapi hari ni orang buat sampai 13. Sampai 13 perkara. Saya jumpa tengok 13. Bukan tak masuk akal. Saya rasa ada benda yang menyalahi kaedah fiqh. Ya. Jadi kita nak kata tak boleh pun pasal dia orang yang cakap tu orang-orang PhD lah tu. Orang kali pasal fiqh ni dia luas. Fiqh ni luas perbahasan dia. Jadi kita nak lawan pun tak mahu. Kita tak sampai kita bukan ulama pun kan. Jadi kalau Tok Guru saya dulu walaupun dia alim sampai 7 mazhab. Tapi bila dia jumpa satu hukum fiqh yang dia tak pernah jumpa, dia akan tanya, dia akan kata, ini barangkali khilaf. Barangkali khilaf. Kita serah pada alim ulama untuk mengeluarkan fatwa. Dia tak cepat nak kata tu haram ke, ni haram. Ulama-ulama dulu cukup jaga. Benda haram kadang-kadang dia kata tak boleh. Dia tak mahu sebut haram jadi satu fatwa. Ya. Jadi betapa beradabnya alim ulama dulu dalam memelihara lidah menyebut tentang hukum Allah, takut tersalah. Kalau haram yang tidak qat'i, yang tidak diputuskan dengan muktamad dalam fiqh, dia kata tak boleh. Dosa rubat. Tapi kalau benda tu memang diputuskan oleh syarak, nasnya qat'i yang putus ataupun nasnya yang zanni di kalangan ulama-ulama muktabar, maka dia berani sebut. Tapi kalau benda tu benda baru, ya, dia tak kata tu haram, dia kata tu salah rubat. Tinggallah. Maknanya apa? Dia jaga jangan sampai perkataannya jadi fatwa. Dah bunyi ngam-ngam ya. Surah Jumaat ni saya selalunya surah sementara kan. Kan surah di mana buat Jumaat tu berterusan. Surah Jumaat ni kalau dah dijadikan tempat untuk solat Jumaat, lazimnya kerana ketidakcukupan masjid, maka surau itu dijadikan sebagai tempat solat Jumaat. Oleh kerana namanya surau belum dinaik taraf jadi masjid, maka tetap namanya surau. Kalau surau dia kena ada istitra, tak boleh tutup habis. Tidak jadi terputus saf dia dengan perempuan. Jadi orang perempuan bila terputus saf, jadi batal lah bayang dia. Melainkan dalam masjid apa? Surau tak boleh. Ya? Jadi orang-orang surau tu dia kena pergi jumpa pejabat agama, minta dia naik tarafkan surau tu kepada masjid. Jangan ada nama surau. Dia dalam Islam, Masjidil Haram tu masjid paling 100,000 kali ganda pahala dia. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa, kemudian masjid-masjid yang lain yang jami'. Kemudian baru masjid ghairu jami', masjid tapi tak buat Jumaat. Tiba-tiba ada pula surau yang buat Jumaat, dia di bawah lagi. Surau ni memang istilah surau. Surau ni bukan cakap Melayu, cuma Melayu yang memelayukan dia. Surau ni asalnya daripada bahasa Arab, syura. Orang kata majlis syura ulama.
majlis mesyuarat. Jadi surau tu asalnya syura, tempat orang Islam bermesyuarat hal-hal ummah. Maka di situ dibuat tempat mesyuarat, dibuat tempat berbincang, dibuat kenduri tenaga, dibuat juga tempat mengaji, dibuat juga tempat sembahyang. Ya. Kadang-kadang dibuat juga tempat budak-budak belajar Quran. Maka orang panggil syura. Mari Malaysia disebut surau. Jadi surau ni ataupun syura dia tak duduk darjah ni macam masjid. Dia tetap surau lah. Dia kata binaan ni bangunan yang bukan masjid. Maka dia boleh tak kita i'tikaf? I'tikaf boleh menurut qaul qadim bagi mazhab kita Syafi'i. Kata Imam Haramain tak boleh dengan bertekak kalau orang kata tak boleh. Pasal apa? Pendapat Imam Haramain tu pendapat muktamad. Pendapat qaul qadim tu dhaif. Kalau seorang-seorang kita nak i'tikaf kat surau ya dia silakan boleh. Cuma nak fatwa tak boleh. Jadi kalau surau sembahyang Jumaat, boleh tak kita i'tikaf? Boleh lah. Menurut qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Allahu a'lam. Ada lain soalan? Tak ada saya nak uji. Muslimat ada lagi? Tak jelas kan? Tapi itu jelas. Tak ada. Jelas eh? Saya tengok tabi pun dah cantik eh. Tabi pun hijau. Gelap dah sebelah tu. Alhamdulillah. Syukurlah. Baik. Jadi bukan apa kita nak jaga ni. Nak jaga bab hijab ni pasal nak ambil satu asal sahabat. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadi tempat rujukan para sahabat. Dalam satu kisah, beberapa sahabat datang jumpa Sayyidatina Aisyah nak tanya tentang hukum, tentang hadis. Maka Sayyidatina Aisyah ni dia menjawab soalan sahabat ni di belakang tabi. Sedangkan dia Ummul Mukminin. Apa maksud Ummul Mukminin? Mak orang beriman. Jadi dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa. Tu kata Ummul Mukminin. Walaupun dia sudah jadi janda, dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa. Isteri Rasulullah semuanya Ummul Mukminin. Walaupun tak boleh kahwin dengan siapa-siapa, tapi dia jaga itu. Ikhtilaf, percampuran lelaki perempuan. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wal muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattahu ya Razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.